bukan setakat movement saja, walaupun namanya gerakan, tetapi kita dah ada logo ni, maksudnya kita nak masuk, nak menyertai dalam pilihan raya itu menggunakan logo yang sama. So it's a political coalition. It is a political coalition but then representing a mass movement. Oh. Baik, itu berlaku awal hari ini. Presiden Parti Pejuang Tanah Air mewakili gagasan ataupun gerakan Tanah Air, GTA Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, mengesahkan bahawa GTA dan juga Pejuang sudah pun mengemukakan permohonan secara rasmi kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS menjelang PRU 15. Sekaligus menyaksikan mungkin kita akan lihat satu lagi entiti yang masuk ke dalam permainan politik yang sudah agak berkecamuk sekarang semakin kita menghampiri pilihan raya umum ke-15. Itu beritanya. Tapi apa cerita di sebaliknya berkenaan dengan impak GTA kepada rentetan PRU akan datang? Saya bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu, UiTM. Saudara Mujibu, kita lihat sekarang ini, mungkin GTA agak baru, Pejuang juga agak baru. Ramai yang menjangkakan mereka hanya akan menjadi sekadar mungkin disruptor atau kingmaker, dan itu sahaja sasarannya. Adakah Mujibu menjangkakan impak dan kesan GTA kepada PRU 15 melebihi daripada sekadar dua ini? Terima kasih Man atas undangan ke program cerita pada petang ini. Ya, sudah tentu kita menjangkakan GTA ini akan memberi satu alternatif kepada persaingan politik dalam memancing undi kelompok Melayu, kerana yang kita difahamkan ini adalah satu pakatan daripada parti-parti Melayu Islam yang secara asasnya cuba untuk memberi saingan kepada parti-parti Melayu, dan sudah tentulah bila kita menyebut parti-parti Melayu sasarannya adalah UMNO Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional yang ketika ini ditunjangi oleh dua parti Melayu sekutu, bekas sekutu Pejuang ataupun kita kata pengasas Pejuang itu sebenarnya ada berada di dalam Persatu pada satu ketika dulu dan juga PAS. Nah, kita bercakap tentang realiti semasa politik Melayu ini, bagaimana kita melihat hasil keputusan dalam PRN di negeri Johor yang menyaksikan jelas Pejuang tidak diterima dan hampir kalah besar ya di semua kerusi yang ditanggi di Johor, dengan majoritinya hilang deposit wang pertaruhan pada ketika itu. Jadi mengapa ini berlaku yang harus difikirkan oleh Pejuang, kerana secara realistik dalam tempoh yang kurang setahun, walaupun ROS meluluskan gabungan GTA ini, tetapi parti-parti yang menganggotai GPA itu saya rasa tidak mempunyai satu tarikan bagi membolehkan orang Melayu itu mengundi GTA ini pada pilihan raya umum ke-15. Memandangkan kita harus faham juga side pengundi kelompok Melayu ini begitu bagi saya tradisional dan juga konservatif. Ini sesuatu yang barangkali Pejuang harus kaji sebelum melangkah ke dalam PRU dalam memastikan mereka boleh memancing undi kelompok Melayu, dan sudah tentulah melawan satu parti tradisi yang sinonim dengan orang Melayu, terutamanya UMNO Barisan Nasional. Ya, adakah mungkin juga bukan fokus GTA untuk memenangi kerusi-kerusi yang mereka tandingi, tapi seperti yang Mujibu sebut tadi, untuk memecahkan undi Melayu? Mungkin bagi mereka kalau tak menang kerusi pun tak apa, asalkan mereka kurangkan sokongan kepada musuh Barisan Nasional, UMNO, menyebabkan kerusi itu dimenangi oleh parti lain dan bukan Pejuang ataupun GTA. Adakah ini satu andaian yang selamat, Mujibu? Saya rasa kalau itu andaian yang dibuat oleh GTA, terutamanya Pejuang, ya, bagi memastikan pecahan undi Melayu itu berlaku dan memastikan parti lain menang, saya rasa ini satu strategi yang kurang bijak lah, bagi saya ia satu pendekatan yang dangkal dan membuang masa, membuang tenaga, membuang wang bagi saya untuk dilakukan. Kerana saya berpandangan kalau mahu menjatuhkan undi itu, lebih baik mereka mencari rakan strategik dengan membesarkan payung GTA ini dengan mencari rakan yang lebih selamat, ya. Tetapi itulah, dalam keadaan semasa ini kita tidak nampak ini boleh berlaku, memandangkan pakatan dengan PH
mustahil untuk diadakan, dan juga sudah tentulah bersatu bersama dengan Perikatan Nasional itu mungkin tidak akan menerima, dan sukarlah bagi saya untuk menerima dalam tempoh terdekat ini kemasukan GTA, tapi mungkin boleh menimbangkan pakatan strategik dengan muda ataupun warisan, kerana saya berpandangan kita harus mengambil kira pecahan undi yang berlaku secara realistik, kerana apa yang kita saksikan di Johor dan di Melaka contohnya, pecahan undi Melayu daripada perkiraan bahawa yang keluar mengundi itu hanyalah pengundi-pengundi yang berada di kawasan itu, dan pengundi-pengundi luar tidak balik. Dan kalau balik pun saya rasa ini tidak akan berlaku, di mana pecahan itu jelas tidak memperlihatkan pengurangan ataupun penambahan undi kepada Barisan Nasional, tetapi pecahan itu lari kepada parti-parti yang lebih established, dan di sini saya rasa kekurangan GTA untuk mengisi lompang itu, kerana secara umum saya melihat parti GTA ini masih lagi tidak memiliki kredibiliti dan tidak boleh menyuntik keyakinan, apatah lagi untuk mengubah persepsi pengundi Melayu yang secara umumnya kita tahu begitu tradisional dan begitu konservatif untuk menukar naratifnya, melainkan ada naratif-naratif yang kuat, kerana kita faham undi Melayu ni kalau nak berubah pun mesti ada sesuatu yang berimpak tinggi. Sebagai contoh 1999 kes Anwar Ibrahim, dan sudah tentulah 2018 bila Tun Dr. Mahathir membawa naratif bahawa kleptokrat dan Parti Melayu itu boleh diwakili oleh Bersatu pada ketika itu sebagai alternatif kepada UMNO. Ini boleh berlaku. Tapi pada situasi semasa saya tidak nampak ini berlaku, melainkan ada perkembangan-perkembangan terkini yang membolehkan impaknya itu boleh dikapitalize ataupun boleh dimanipulasi dan diberikan kelebihan kepada GTA dalam tempoh terdekat ini. Naratif GTA, kerana cerita di sebalik beritanya bagi pengundi Melayu di luar sana yang mementingkan elemen-elemen seperti pemerkasaan hak bumi putera Melayu, agama Islam dan sebagainya, mereka melihat pilihan yang ada Barisan Nasional UMNO, ada juga Perikatan Nasional Bersatu, kemudian ada pula GTA dan Parti Pejuang. Apa agaknya berlega di fikiran mereka berkenaan dengan apabila tiba saat mereka mahu membuat keputusan, apa yang patut menjadi naratif pejuang untuk memikat kelompok pengundi yang kadang-kala agak entrenched dan degil ini. Saya tahu naratif dari dulu sampai sekarang adalah kerajaan anti rasuah dan sebagainya. Itu penting juga. Tapi apa naratif-naratif selain itu yang segar baru untuk mereka menganjakkan kelompok pengundi yang agak sukar untuk kita ganjakkan ini? Ya, saya setuju dengan pertanyaan Luqman ini. Ini sepatutnya yang menjadi pemikiran utama pejuang di dalam menjual naratif Melayu dan Islam. Ia perlu datang dengan satu pendekatan dan juga kerangka yang lebih segar. Kerana kita jelas melihat bagaimana konservatifnya pengundi Melayu ini yang begitu masih lagi tebal, kita boleh katakan maknanya, dengan elemen-elemen primordial yang kental mahu melihat kerajaan itu didominasi oleh Melayu Islam, yang pada satu ketika kita lihat ini barangkali amat menjadi cabaran kepada parti-parti lawan untuk mematikan langkah parti-parti established seperti UMNO Barisan Nasional ini. Dan sudah tentulah bila kita bercakap tentang sesuatu yang baru, nuansa yang segar, kerangka yang lebih terkini, ini barangkali sukar untuk diterjemahkan oleh parti-parti di dalam GTA, kerana mereka itu dilihat seperti mewakili kelompok lama, ya, bila kepimpinan seperti Tun Dr. Mahathir, Datuk Ibrahim Ali dan mereka-mereka yang membentuk komponen di dalam GTA itu memang dilihat sebagai kerangka lama. Dan bagaimana dia nak memperbarui kerangka Melayu ini, saya rasa dia perlu datang dengan rejuvenasi, di mana pejuang ini barangkali boleh mewakili suara kelompok orang Melayu pertengahan dan juga suara kelompok Melayu baru yang masih lagi disalut dengan idea perjuangan Melayu Islam, tetapi barangkali mungkin dalam kerangka yang lebih moderate, kerangka yang lebih sesuai dengan citra Malaysia yang begitu pelbagai. Kerana jelas kalau di dalam konsep UMNO, saya rasa ini banyak memperlihatkan ciri-ciri Melayu yang tradisi, Melayu yang begitu konservatif, Melayu yang berkepuakan, ya, Melayu yang berjuang secara kelompok, yang barangkali kalau
pejuang dan juga GTA itu boleh memperlihatkan sosok ini mungkin boleh diterima oleh mereka-mereka ataupun kelompok Melayu yang berjalur tengah, yang mungkin sedikit moderate, yang mungkin sedikit liberal, dan sudah tentulah mereka-mereka yang Melayu muda yang masih lagi menganggap perjuangan tentang Melayu agama ini sebagai satu yang sentrifugal kepada politik Malaysia, tetapi perlu disegarkan dalam kerangka yang lebih realistik, menyentuh tentang politik baru dan landscape terkini politik Malaysia. Apapun ramai menjangkakan, Mujibu, bahawa pasca PRU15 kita tidak akan ada satu kumpulan kelompok gagasan maupun parti yang akan menangi majoriti yang cukup, dan kebarangkalian untuk berlaku hang parlimen itu sangat tinggi, dan kita mungkin perlu meneroka kemungkinan kerajaan campuran sekali lagi. Dalam senario sebegitu, jika ia berlaku, ke mana agaknya hala tuju GTA? Kerana kita lihat sudah tentu mereka tidak mahu bekerjasama dengan BN kerana ada UMNO. PN juga mereka mungkin tidak mahu kerjasama kerana mereka menganggap sosok-sosok dalam bersatu seperti Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya itu sebagai pengkhianat. Dan PH pula mungkin tidak mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir kerana mereka menganggap Tun Dr. Mahathir mengkhianat mereka. Janji dimungkiri dan sebagainya. Jadi dalam senario hang parlimen selepas PRU15, ke mana pejuang akan pergi dan patutnya ke mana mereka letakkan sokongan mereka pasca PRU? Saya rasa, Man, ini perlu dijawab dengan persoalan yang paling utama, iaitu berapa kerusi yang boleh dimenangi oleh pejuang dan GTA itu sendiri. Kerana saya rasa memenangi kerusi itu lebih penting daripada memikirkan bagaimana keadaannya selepas PRU berakhir, dan kalau senario hang government itu berlaku, terpaksa membuat satu koalisi bagi memastikan kerajaan dapat dibentuk, itu saya rasa ini satu persoalan selepasnya. Tapi tak apalah, bagi memberikan satu analisis yang adil, ya, mana saya rasa dalam konteks ini barangkali kerjasama itu lebih mudah bersama dengan mereka yang sealiran. Of course, pada satu ketika saya lebih melihat aliran pemikiran GTA ini mungkin selari dengan pakatan rakan-rakan pembangkang yang lain, kerana kerjasama sebegitu lebih memudahkan, dan dalam masa yang sama juga kita harus melihat bagaimana pimpinan-pimpinan tertinggi di dalam PH itu masih lagi mempunyai sentimen bersama Tun Dr. Mahathir. Ya. Kita lihat rakan-rakan seperti Amanah, DAP masih ada soft spot dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi saya rasa itu barangkali yang sesuai. Tetapi inilah masalahnya kalau berlaku ego yang tinggi dan sebagainya. Saya mungkin tidak nampak kerjasama itu boleh berlaku dengan Barisan Nasional. Tetapi pengamatan saya, kerjasama bersama PH dan juga PN itu mungkin boleh berlaku kalau isu ego ini mampu dilunturkan, dan kalau mereka boleh datang dengan satu kompromi yang dapat memuaskan hati semua. Dengan syarat barangkali tidak melantik sesiapa juga yang kontroversi ataupun figure-figure yang barangkali tidak diingini oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu barangkali satu kunci yang utama. Kerana kalau melantik Tun Dr. Mahathir juga sebagai Perdana Menteri, barangkali camp daripada PH itu, terutamanya PKR itu tidak akan bersetuju dengan formula ini. Ini barangkali perkiraan saya. Itu poin menarik yang membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Secara realistik memang sukar untuk kita jangkakan bahawa GTA mempunyai peluang untuk menang sebesar gagasan lebih besar seperti PH, BN, malah Perikatan Nasional. Tapi untuk berlaku adil, katakanlah kita andaikan mereka seperti entiti-entiti lain mungkin boleh berupaya memenangi cukup kerusi dengan sendirinya. Dalam senario itu, jika ia berlaku, sudah tentu setiap gagasan perlu meletakkan calon Perdana Menteri. Saya rasa kurang jelas bagi GTA, malah Parti Pejuang. Adakah mereka patut meletakkan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri lagi sekali, atau Datuk Seri Mukriston Mahathir yang dari segi usia dan sebagainya memang lebih sesuai, tetapi ramai yang mengatakan bahawa aura itu tidak sama seperti ayahandanya? Ya, saya bersetuju dengan apa yang Luqman katakan, ya, kerana aura untuk menjadi Perdana Menteri ini harus kuat dan impaknya itu terasa, dan barangkali perbandingan di antara Tun dan juga Mukhris itu satu perbandingan yang saya rasa kurang adil lah, walaupun ini adalah gandingan anak dan ayah.
kerana achievement yang dicipta oleh Tun itu jauh mengatasi apa yang dibawa oleh ataupun yang telah dicipta oleh Mukhris, kerana Mukhris hanya menjadi Menteri Besar Kedah sebanyak 2 kali dan tidak sempat menghabiskan tempoh itu, jadi tidak banyak yang boleh dicapai. Ya, namun begitu melantik Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga sekali lagi juga barangkali tidak begitu diterima dalam konteks apa yang telah berlaku ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua ketika mengemudi bersama PH. Namun begitu, saya rasa untuk berlaku adil kepada semua parti kalau terpaksa membentuk satu gabungan, saya rasa sukar untuk melantik Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi disebabkan mungkin kita melihat pecahan kerusi GTA. Kalau menang pun saya rasa tidak akan memberi impak yang begitu besar berbanding dengan ketika mereka bersama dengan PH di bawah bersatu dahulu. Dan dalam masa yang sama juga saya rasa PH pada ketika ini juga barangkali cuba untuk menyaingi calon Perdana Menteri yang dikemukakan oleh parti-parti lain, seperti mana kita tahu Perikatan Nasional cuba mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah tentulah Anwar Ibrahim itu barangkali lebih ke depan, kerana kalau kita bandingkan ketiga-tiga ini mungkin Anwar Ibrahim lebih memberi harapan kerana beliau tidak pernah menjadi Perdana Menteri dan ramai masih mahu menyaksikan apa kemampuan beliau setelah dicanang sebagai bakal Perdana Menteri, dan pengalamannya, connectionnya ini barangkali lebih memberi keterujaan kepada pengundi untuk meletakkan beliau menjadi Perdana berbanding pada tiga ini. Tetapi itulah, di antara ketiga ini barangkali kompromi itu sukar untuk dicapai kalau mereka mampu untuk membentuk pakatan dan ada jumlah untuk membentuk kerajaan. Sebab itu barangkali mereka harus memikir siapa di kalangan pemimpin-pemimpin lain itu yang diterima ramai dan boleh menjadi pemutus kepada mereka dan akhirnya membentuk kerajaan kalau terpaksa membentuk pakatan dan membentuk jumlah bagi membentuk kerajaan selepas PRU 15. Baik, setengah soalan tu sememangnya tidak akan ada jawapan melainkan masa sahaja yang akan mendedahkan jawapannya, terutamanya dalam politik di mana tidak akan ada rakan atau seteru yang tetap, hanya kepentingan yang tetap. Terima kasih Saudara Mujib Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Kita berhenti seketika. Selepas ini kita singkapkan kisah di sebalik banjir Pakistan bersama dengan rakyat Malaysia yang kini berada di sana. Jangan ke mana-mana.